ekosistem agro makanan negara ditambah baik. Penerusan subsidi harga telur dan ayam, langkah proaktif bantu rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah Sabtu 10 Jun 2023 bersama saya Miza Usni Muhammad dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Melaka. Jadi terus setia bersama berita wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke istiadat mengarap panji-panji sempena Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Keberangkatan tiba Seri Paduka Berdua di Pekarangan Dataran Pahlawan Negara kira-kira pukul 8.30 pagi. Sebanyak 21 das tembakan kehormatan turut dilepaskan oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat yang diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Asri Chikwil. Sebanyak 5 panji-panji yang di-Pertuan Agong diarak iaitu panji-panji Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger Diraja, Kor Armor Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan panji-panji Tentera Udara Diraja Malaysia. Istiadat diakhiri dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh anggota perbarisan dan bacaan doa serta nyanyian lagu Negaraku bersekali lintas helikopter ATM. Al-Sultan Abdullah sekali lagi menerima lintas hormat oleh ke-55 pesawat ATM sebelum meninggalkan majlis pada pukul 9.30 pagi. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Inisiatif penanaman untuk meningkatkan pengeluaran padi negara secara 5 musim dalam tempoh 2 tahun akan dipertimbangkan dan ia sebagai usaha untuk menambah baik ekosistem agro makanan negara. Perkara itu antara diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara JKS-MN kali ketiga bilangan 1 tahun 2023 yang dipengerusikan Perdana Menteri semalam. Turut dipertimbangkan dalam mesyuarat itu ialah usaha Fama dalam menjamin ketersediaan bekalan makanan dan cadangan, penetapan sistem penternakan secara tertutup bagi pengurusan ladang yang produktif dan selamat. Sebanyak 3 kertas kerja diteliti bagi menambah baik ekosistem agro makanan negara khususnya dalam mencapai sasaran keterjaminan makanan yang mencukupi. JKS-MN turut memberi tumpuan memperkukuh sekuriti makanan negara mengambil kira faktor yang memberi kesan kepada pertanian negara seperti perubahan iklim, kekangan sumber, konflik geopolitik, kemudasampaian makanan, jurang pendapatan dan amalan pemakanan. Usaha meneruskan pemberian subsidi kawalan harga ayam dan telur membuktikan langkah proaktif yang diambil itu adalah tepat pada masanya untuk membantu rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata setiap bulan kira-kira RM200 juta dibelanjakan bagi tujuan pemberian subsidi barangan keperluan tersebut. Yang dikatakan kerajaan kita nak stop, tidak sebab bajet bajet tahun lepas itu dia berakhir Jun ini. Kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan. Beliau ditemui media ketika merasmikan program inisiatif pendigitalan sektor perunjitan Ready dan Menu Rahmah peringkat negeri Kelantan di Pasar Siti Khatijah, Kota Baru. Semalam, Perdana Menteri bersetuju supaya pemberian subsidi serta kawalan harga ayam dan telur yang sepatutnya berakhir 30 Jun ini diteruskan selepas 1 Julai ini.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerima memorandum cadangan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi GIG Malaysia (CGIM). Memorandum bertujuan bagi menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi GIG di negara ini. Ia diserahkan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia Penghantar Suhelmi Mansur di Pusat Dagangan Dunia sempena Perhimpunan Agong UMNO. Dan Satuan Sekerja telah membawa perkara ini kepada saya lebih awal. Jadi hari ini mereka datang bukan sekadar untuk menghantar memorandum tetapi mengucapkan terima kasih atas inisiatif UMNO yang membawa perkara ini. Dan UMNO akan memperjuangkan nasib pekerja-pekerja gig di seluruh negara, insya-Allah. Semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengusulkan penubuhan CGIM perlu disegerakan memandangkan sektor ekonomi gig di negara ini semakin berkembang. Kementerian Pendidikan sentiasa memberi komitmen dan keutamaan dalam soal pembangunan dan penyelenggaraan di sekolah-sekolah seluruh negara dan ia terutama melibatkan bangunan-bangunan sekolah yang daif dan memerlukan perhatian. Justeru KPM meluluskan peruntukan segera berjumlah RM300,000 kepada SK Jabi bagi kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Peruntukan diumum Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq selepas melakukan lawatan ke sekolah berkenaan. Daripada awal memang komitmen kita sebagai kerajaan telah mengutamakan soal-soal pembangunan bangunan daif dan juga penyelenggaraan. Jadi untuk hari ini selepas saya kira melihat pada awal pagi tadi Datuk saya sempat tengok dulu, round dulu melihat keperluan dan juga penyelenggaraan sekolah ini. Jadi di peringkat KPM kami setuju untuk luluskan RM300,000 pada hari ini untuk sekolah ini bagi untuk membantu terus penyelenggaraan secara langsung apa yang disebut oleh Guru Besar tadi. Lawatan turut disertai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail merangkap pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Negeri Kedah. Sementara itu, berhubung isu buli di sekolah, Datuk Seri Saifuddin menegaskan KDN dan KPM memandang serius situasi berkenaan. Tambah beliau, cabaran terbesar yang dihadapi bukan soal undang-undang tetapi berkaitan penguatkuasaan. Langkah pencegahan perlu dilaksanakan segera dengan memberi tumpuan kepada aspek pembinaan akhlak dan sebagainya. Kita sentiasa orang kata memandang berat perkara ini apabila berlaku. Lebih-lebih lagi bila sosial media memaparkan insiden itu, dia seringkali berakhir dengan pihak polis akan segera memesan dan mengambil tindakan kepada pelakunya. Dan kita besar baik peringkat ibu bapa atau masyarakat, institusi sekolah maupun institusi pelaksana yang lain, supaya masing-masing berganding bahu mengambil langkah perlu bagi mengekang agar perkara seumpama itu tidak menjadi parah dalam masyarakat. Semua pihak diminta supaya tidak memanipulasi isu pemilikan tanah rezab Polis Diraja Malaysia PDRM di Kemunting, Perak sehingga boleh mengelirukan masyarakat. Setiausaha PDRM Datuk Norsia Sadudin menerusi satu kenyataan memaklumkan PDRM telah selesai membuat siasatan ke atas kes pemilikan tanah rezab itu. Dan jelas beliau, tanah rezab itu merupakan bilik kelamin dan rumah Ketua Polis Balai di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Taiping kepada sebuah organisasi gereja. Beliau berkata hasil siasatan mendapati tiada unsur penipuan terhadap status tanah rezab tersebut. Kes itu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Siasatan mengenai status tanah menunjukkan tanah di lot 784 merupakan tanah milik The Titular Roman Catholic Bishop of Melaka sejak 1883. Laporan polis yang dibuat di IPD Taiping sebelum ini adalah bertujuan bagi mengenal pasti status pemilikan tanah. Tinggi tahniah kepada Radio Television Malaysia RTM kerana berjaya memenangi 2 kategori Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2022.
Encik Andy Reza Rohadian bin Khairul Anwar dari Seksyen Berita TV, pemenang kategori hadiah wartawan muda A. Samad Ismail, dan Encik Rosdi bin Omang dari Nasional FM, pemenang kategori laporan radio terbaik. Tahniah kepada pemenang-pemenang. Yang terbaik hanya di RTM. RTM, teman setia anda. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari bumi ke Nyalang dan antara tumpuannya sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Miri bermula hari ini dengan majlis pelancaran, pameran digital dan konvoi Kembara Merdeka yang diketuai oleh Premier Sarawak. Jadi terus saja bersama Bu Mawen di sana. Silakan. Terima kasih. Sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Miri dimulakan dengan majlis pelancaran pameran digital oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di pekarangan Stadium Tertutup Bandaraya Miri. 14 petak pameran telah didirikan untuk pameran digital tersebut melibatkan penyertaan kementerian-kementerian kerajaan negeri dan badan pentadbiran bahagian Miri. Pameran tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada orang awam bagi mendapat maklumat lanjut berkenaan fungsi agensi masing-masing serta perkhidmatan yang ditawarkan. Sejurus selepas majlis perasmian, Dato' Patinggi Abang Johari mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka bersama 268 peserta menjelajahi Miri ke Bintulu. Pelepasan konvoi sejauh 168.3 km itu disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Sepanjang jelajah berkenaan, konvoi tersebut akan singgah di beberapa lokasi dan Premier serta rombongan akan mengambil peluang menyantuni komuniti tempatan bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan patriotisme bersempena sambutan bersejarah tahun ini. Baik, susulan kejayaan projek Rakyat Sarawak Reef Ball Fasa 1, Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebanyak 30 juta ringgit untuk projek Rakyat Sarawak Reef Ball Fasa 2. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata kajian terkini menunjukkan penempatan tukun berbola tiruan tersebut telah memberi hasil yang memberansangkan. Dato' Patinggi Abang Johari memaklumkan untuk frasa tersebut, tukun berbola tiruan akan dilabuhkan untuk mewujudkan zon-zon baru bagi pelancongan marin, sukan memancing, marikultur dan penubuhan Taman Negara Marin baru. Dalam pada itu, beliau juga mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan Petroleum Nasional Berhad Petronas kerana melaksanakan inisiatif untuk pemeliharaan biodiversiti marin di Taman Negara Terumbu Karang, Miri Sebuti. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian semasa majlis penutupan projek Eco Marin Petronas SFC di Miri. Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Saleh. Rumah panjang di kawasan pedalaman perlu menubuhkan perpustakaan mini di premis-premis masing-masing. Membuat seruan tersebut, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugahbas berkata, ini kerana perpustakaan merupakan komponen penting dalam pendidikan. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian ketika merasmikan kursus pemantapan bahasa Inggeris untuk murid Sekolah Kebangsaan St. John di Rumah Panjang Jabin Begili, Tembawai, Ting Ting Spau. Beliau memberitahu menerusi penubuhan perpustakaan, ia diharap dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan murid sejak muda dan menjadi tabiat yang akan membantu dalam pembelajaran. Dato' Ahmad Douglas juga mahu perpustakaan tersebut diisi dengan buku dan majalah dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bagi meningkatkan pengetahuan dalam kedua-dua bahasa. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan geran RM10,000 kepada SK St. John untuk membeli bahan bacaan selain RM10,000 lain bagi memperbaiki padang sekolah. Turut berlangsung majlis ngiling tikai bagi menandakan tamatnya sambutan gawai di Rumah Panjang Jabin Begili.
Cogan kata segulai sejalai yang dipilih Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk digunakan di seluruh negara merupakan satu lagi pengiktirafan kepada Sarawak sebagai sebuah negeri contoh dari segi perpaduan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ini menunjukkan Perdana Menteri yakin frasa tersebut yang bermaksud seiring sejalan dapat membawa kesatuan rakyat seluruh negara seperti di Bumi Kenyalang. Bagaimana segulai sejalai ini boleh membantu dari segi perpaduan rakyat. Kebetulan kita berada dalam kerajaan perpaduan dan ini menjadi satu hala tuju untuk rakyat Malaysia sekarang, bukan hanya kita di Sarawak. Dan bagi saya ini salah satu daripada inisiatif yang amat baik dan menjadi kebanggaan kita di Sarawak. Datuk Seri Nancy memberitahu beliau juga melihat bahawa frasa tersebut boleh digunakan untuk membawa kesatuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di seluruh negara. Beliau menambah, ia juga boleh digunakan oleh negara-negara lain. Datuk Seri Nancy juga berkata bahawa frasa segulai sejalai menjadi amalan dan prinsip yang dipegang kementeriannya dalam pelaksanaan tugas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Kuching di Masjid Nuril Rahmani, Kampung Santubong. Program Wanita Bangkit 8KPWKM berjaya membantu peserta program untuk menjana pendapatan bulanan secara berterusan setelah menyertai program tersebut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan pemantauan KPWKM mendapati dalam fasa pertama. Selepas 3 bulan menerima bantuan My Kasih Capital tahun ini, 90% peserta dapat terus menjana pendapatan dengan hanya berniaga di rumah. Datuk Seri Nancy memberitahu purata pendapatan yang diperolehi ialah dalam lingkungan RM500 hingga RM1,000 sebulan. Sementara itu, 10% peserta telah meningkat ke fasa seterusnya dengan pendapatan antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Datuk Seri Nancy menyatakan demikian pada program Wanita Bangkit at KPWKM di Dewan Suara Bau. Sejak diperkenalkan, program tersebut telah disertai oleh 20,000 wanita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan perniagaan dengan modal kecil. Program yang diilhamkan untuk membantu kaum wanita bangkit dari kesukaran, bangun daripada rebah dengan menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan ini disertai lebih 5,000 peserta tahun ini. Peserta tersebut telah mengikuti latihan, bimbingan dan menerima bantuan dari pelbagai rakan strategik KPWKM. KPWKM menyasarkan 100,000 peserta dapat dibimbing dan dibantu sehingga tahun depan. Baik, Jabatan Penyiaran Sarawak memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat terkini berkaitan teknologi-teknologi baharu pertanian serta kaedah pertanian moden kepada masyarakat. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, kementeriannya sudah mengolah polisi yang selari dengan usaha mengembangkan pertanian dan perniagaan berasaskan pertanian. Datuk Seri Dr. Stephen menjelaskan langkah tersebut penting bagi memastikan keterjaminan makanan. Jelasnya, kerjasama pelbagai pihak seperti Jabatan Pertanian juga penting dalam memberi panduan dan latihan kepada individu terlibat. Selain itu, penglibatan pihak swasta bersama komuniti turut melengkapkan rantaian bekalan. Kita memerlukan kerjasama orang ramai, the public. That is why I used to call it private. Kita juga memerlukan pihak swasta as well, private, public, cooperation, participation with community. Jadi baru kita dapat membentuk satu dipanggil complete supply chain. Datuk Seri Dr. Stephen memaklumkan ketika ini petani-petani masih menggunakan cara lama untuk bertani yang bertujuan menyara hidup keluarga dan bukan untuk perniagaan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Ngabang Gawai YFM RTM Kuching di RTM Kuching. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Ngabang Gawai YFM RTM Kuching.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Christopher Gira Sambang meminta pengguna jalan supaya tidak menggunakan jalan pintas semata-mata untuk cepat sampai ke destinasi. Christopher Gira menegaskan sikap sesetengah pemandu yang mencerobohi bahagian jalan raya di Lebuh Raya Pen Borneo laluan Sibu Selangau yang belum dibuka telah menyebabkan kekeliruan kepada pengguna lain sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemalangan. Beliau memaklumkan pengguna jalan raya juga perlu sentiasa mematuhi papan tanda dan menggunakan laluan pusingan P yang disediakan di Lebuh Raya tersebut. PPB Borneo ini telah dalam pembinaan. Jadi masih banyak lagi lorong-lorong belum dibuka lagi, tetapi setengah-setengah pemandu masih menggunakan jalan pintas ataupun membuka lorong yang belum patut tak boleh dipakai. Jadi itu mengelirukan para pemandu yang lain, sebab itu kemalangan akan berlaku. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kemalangan maut yang berlaku di laluan itu yang telah meragut 7 nyawa minggu lepas dalam 2 kemalangan berbeza. Christopher Gira juga meminta pengguna jalan raya supaya tidak mengalihkan hadangan penutupan jalan, petunjuk arah dan lampu-lampu keselamatan yang diletakkan oleh kontraktor di sepanjang laluan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi program ziarah UKAS Ngabang Gawai di Rumah Selat, Selangau. Seorang pesakit kanser di Miri kerugian 1.2 juta ringgit selepas ditipu sindiket phone scam yang menyamar sebagai petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memaklumkan lelaki tersebut yang juga seorang pesara swasta melaporkan beliau telah didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram melalui satu panggilan telefon dari 3 individu yang tidak dikenali pada 18 April lepas. Suspek telah meminta mangsa untuk memberi maklumat perbankan dan butiran kewangannya sebelum diarah membuka 2 akaun bank baru bagi memudahkan siasatan ke atas mangsa. Datuk Muhammad Azman memberitahu mangsa yang menafikan dakwaan berkenaan walau bagaimanapun akur dan membuka akaun baru. Mangsa telah memindahkan wang keseluruhan bernilai 1.2 juta ringgit melalui 4 transaksi di akaun tersebut. Datuk Muhammad Azman berkata mangsa hanya menyedari telah ditipu pada 8 Jun setelah memeriksa baki wang di dalam kedua-dua akaun bank baru miliknya dan mendapati kesemuanya telah dipindahkan ke akaun tidak dikenali secara berperingkat di antara 19 April hingga 3 Mei lepas. Dalam kenyataan medianya, beliau sekali lagi menasihati orang awam supaya tidak melayani panggilan telefon yang meragukan. Selain itu, mereka juga dinasihati supaya tidak memberi sebarang maklumat perbankan kepada individu atau mana-mana pihak yang tidak dikenali. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin. Saudara, untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus saja bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang dipengaruhi angin barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 sehingga 20 km per jam. Akan tetapi bagi kawasan perairan Phuket ini, kelajuan angin dijangka boleh mencecah sehingga 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa hingga 12 Jun nanti. Amaran ini melibatkan keseluruhan kawasan perairan Phuket dan perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari bot petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung
Semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca bagi negeri-negeri di pantai barat Semenanjung iaitu dari Perlis, Kedah, Perak, pedalaman negeri Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan barat Johor dijangka boleh beransur reda sekitar lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur Semenanjung dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Namun keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka boleh beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sabah ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca pagi nanti pula, bagi Semenanjung Malaysia, hujan dan berpetir lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan kawasan perairan Tioman. Namun keadaan cuaca di kawasan perairan Selat Melaka ini boleh berpotensi untuk memasuki kawasan pesisir pantai bagi negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan berpetir hanya tertumpu di kawasan perairan bagi kedua-dua negeri tersebut. Baiklah, itu saja ramalan cuaca kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Kembali. Bayaran allowance latihan industri dan mayat mangsa lemas di Pulau Sebatik ditemukan. Jadi itu antara fokus dari Sabah. Dan untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama Muhammad Diasalan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Kementerian Sumber Manusia kini dalam fasa kajian mewujudkan satu polisi supaya anak-anak muda yang menjalani latihan industri diberi bayaran allowance oleh pihak majikan. Timbalan Menterinya Mustafa Sakmun berkata dapatan awal mendapati ada majikan yang membayar allowance kepada pelatih industri mereka. Kajian berkenaan akan dipercepat agar polisi dapat segera diwujudkan untuk bayaran allowance latihan industri dilaksana. Kita mahu ada satu polisi yang khusus untuk memastikan bahawa anak-anak kita ini yang melalui internship ini dapat dibayar. Tapi itu akan melalui beberapa kajian dan kita memerlukan kerjasama daripada pihak kerajaan, pihak majikan
dan juga kesatuan sekerja untuk kita bersepakat bagaimana kita menangani isu ini. Ujar Mustafa sebagai mantan pemimpin belia, beliau melihat bahawa majikan perlu mengambil kira kebajikan pelatih industri dengan menyediakan allowance sewajarnya terutama golongan B40. Beliau mengulas perkembangan terkini usaha kementeriannya mewajibkan bayaran allowance kepada pelatih industri selepas Majlis Ramah Mesra bersama bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Seramai 52 bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar diraikan dalam majlis ini. Mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang di kawasan perairan Sungai Melayu Pulau Sebatik, Tawau semalam telah ditemukan pagi tadi. Abdul Rahim Kasil berumur 56 tahun yang dipercayai lemas ditemukan terapung oleh penduduk kampung kira-kira 7.30 pagi, 200 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Tawau, Komander Maritim Amiluddin Yengka dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan tersebut daripada penduduk kampung. Sebuah bot peronda maritim Malaysia yang sedang menjalankan ops cari lamat digerakkan ke lokasi penemuan untuk membawa mayat ke pangkalan hadapan cari lamat PHC di Tawau Lama. Sebaik selesai proses pengecaman, mayat diserahkan kepada pihak hospital untuk tindakan lanjut. Ketika kejadian, mangsa bersama isterinya Norlina Arifin 45 tahun jatuh ke dalam laut selepas bot dinaiki melanggar objek keras di permukaan air. Isteri mangsa mengalami kecederaan di bahagian kaki dan kini dirawat di Hospital Tawau. Expo dan Persidangan Kesejahteraan Holistik Antarabangsa 2024 IWWCE akan berlangsung bermula 7 hingga 9 Jun tahun depan. Ia akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bertemakan kemampanan gaya hidup sejahtera dan holistik abad ke-21. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata persidangan pertama kali seumpamanya diadakan memberi fokus menyeluruh mengenai aspek kesihatan dan gaya hidup masyarakat pasca COVID-19. I hope the conference that's to be held on the 7th to 9th, 2024 will be a huge success because we are very fortunate. We live right in this region. As we welcome international people to participate in this, but let us not forget we are the very ones that need to participate. Beliau bercakap demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi penganjur IWWCE 2024, Cleopatra Lajawai berkata, seramai 12 penceramah akan dijemput sepanjang persidangan nanti. Kira-kira 300 peserta dalam dan luar negara dijangka terlibat dalam pameran yang bakal diadakan. Penerima bantuan kerajaan negeri khususnya bantuan di bawah pengurusan Majlis Ugama Islam Sabah disaran sentiasa menyembang status masa masing-masing dalam masa sama mendapatkan maklumat penuh daripada pihak berkenaan agar memahami dengan jelas syarat bantuan diberikan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram kata ini bagi mengelak berlaku kekeliruan terhadap kelayakan bantuan yang diterima. Jadi kita melihat perkara itu perlu dijelaskan, perlu dibagi pendedahan kenapa mereka tidak lagi menerima wang yang telah disalurkan selama ini kepada mereka. Jadi itu sebab saya telah menyarankan kepada MUIS kita perlu melakukan taklimat supaya jelas kepada golongan asnaf. Karena kalau tidak jelas dia akan banyak isu yang akan timbul dengan adanya pendedahan daripada pihak pegawai-pegawai MUIS dan juga Baitul Mal itu jelas bahawa diorang tidak sudah keliru. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Cakna Asnaf dan Ilmu Dun Lumadan di Beaufort. Beliau turut mencadangkan agar Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS menganjurkan kursus pengurusan kewangan masjid dan surau di seluruh negeri agar sumber kewangan institusi terbabit diurus dengan lebih telus dan teratur.
Seramai 113 penduduk dari 8 kampung menyertai program ini. Pewujudan Galeri Azman Hashim GAH Universiti Malaysia Sabah mampu memartabatkan karya seni tempatan sekaligus meningkatkan industri kreatif dalam seni lukisan dan arca. Ia selaras peranan dan visi GAH yang berfungsi sebagai pusat sehenti pameran, promosi dan jualan produk seni bagi perkembangan ilmu dan pelancongan. Galeri berkenaan turut mendapat pengiktirafan Anugerah Emas Pertubuhan Arkitek Malaysia pada 27 Mei lepas, dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Juhad Datuk Mahiruddin hari ini. Ketika berucap, Pro-Chancellor UMS Tan Sri Azman Hashim menzahirkan kebanggaan dengan kejayaan tersebut dan berharap GAH mampu mencapai objektif mempromosi seni Borneo menerusi karya artis tempatan dan pelajar Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Keseluruhan galeri dengan kawasan binaan melebihi 2,500 meter persegi ini terletak secara strategik di puncak bukit dalam hutan semula jadi dengan pemandangan panorama Laut Cina Selatan. Ia mempamerkan struktur bulat unik dikenali sebagai Menara Beriu yang terdiri daripada 2 peringkat ruang pameran tertutup dan terbuka dilengkapi bilik seminar, auditorium mini dan bilik digital. Galeri tersebut menempatkan lebih 240 lukisan arca dan objek seni visual dan gunaan lain dalam pelbagai gaya hasil karya artis tempatan. Baik saudara, sekian dahulu berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan, kita terus sahaja bersama Miza Husni di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Muhammad Dia. Baik, pelaksanaan kampung digital antara tumpuan dari Melaka jadi untuk perkembangan lanjut. Terus saja bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Ya, Miza, Melaka akan menjadi negeri perintis dalam usaha merealisasikan pelaksanaan kampung digital ke arah mentransformasikan kawasan kampung. Menurut Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Fairul Nizam Roslan. Untuk itu, pihaknya kini giat menjalankan kajian secara terperinci melibatkan pihak berkuasa tempatan serta pejabat tanah dan galian negeri. Idea cetusan Ketua Menteri itu meliputi penambahbaikan kepada sistem penyampaian dan penghantaran dengan mewujudkan sistem nombor yang dilihat lebih sistematik bagi setiap rumah. Jadi setiap rumah ni nanti saya difahamkan ada kod dia sendiri yang tak boleh double lah. Kan kita dah tahu berapa jumlah rumah yang sebenar dan memang memudahkan pertama dari segi perangkaan. So kita akan update data, kita tahu jumlah penduduk berapa, jumlah rumah terkini berapa dan agensi-agensi terlibat yang seperti pejabat tanah yang kolek cukai tanah, PBT yang kolek cukai taksiran, mungkin mereka boleh menambah baik segi collection mereka. Beliau berkata demikian di Jalan Taming Sari. Pasar Subuh atau Sok Subuh antara inisiatif kerajaan negeri dengan kerjasama Fama untuk mengadakan jualan murah. Pengarah Fama Melaka Hairuddin Yunus berkata, program menghimpunkan usahawan tani di setiap lokasi terpilih dengan menawarkan harga barangan keperluan lebih rendah daripada pasaran. Menerusinya, Fama menawarkan potongan harga 5 hingga 30% bagi setiap barangan makanan yang dijual. Yang ni adalah kali yang menghampiri 37 kali insya-Allah untuk program di hari inilah. Dan kita buat pada Sabtu dan Ahad di hujung minggu sebab program Sahur Subuh ni dia membantu penduduk setempat untuk dapat barang ada harga yang berpatutan dan barang yang berkualiti. Di samping tu juga kita membantu pihak masjid ataupun pemimpin setempat untuk diorang ni menyantuni rakyat. Beliau berkata demikian di program Sok Subuh di Masjid Al-Ansyariah Lubuk Redan, Masjid Tanah. Seorang suri rumah terharu atas keprihatinan Perkeso Melaka apabila membantu beliau menerima faedah pengurusan mayat FPM dan pencen penakat selepas kematian suami kerana penyakit jantung. Siti Suryati Sani, 41 tahun, kini perlu membesarkan 8 orang anak berusia 11 bulan hingga 15 tahun.
Suaminya, Hirul Azliza Muhammad alias Muhammad Daud yang bekerja sebagai paramedik atas kapal secara sambilan meninggal dunia di Hospital Melaka pada 26 Mei lalu. Siti Suryati menerima FPM sebanyak RM2,000 dan pencen penakat secara bulanan RM1,775.42. Bantuan itu membolehkannya menyelesaikan bayaran sewa rumah yang tertunggak selama 10 bulan. Setakat ni tak ada lagi sebab saya memang suami yang bekerja suri rumah. Jadi maksudnya macam mana adik-adik kan ya, kalau orang sedekah yang tu belanja pada situlah. Kau pindah lah sini Ya. Rumah ni rumah arwah ayah saya. Memang adik-adik semua suruh duduk sini lah. Pindah sini. Pindah ada sikit lagi lah. Maksudnya tak totally duduk lagi lah. Masih ada barang lagi. Saya siapkan sikit-sikit lagi. Kata kadar kenaikan tu jadi ke RM1,200. Daripada RM400 tu macam membayar saya lah. Saya tak boleh nak bayar dulu dengan masa tu suami sakit lagi kan. Jadi adik-adik putuskan. Saya pun putuskan untuk duduk rumah ayah ni sebab rumah ayah ni memang tak ada orang kan. Sumbangan disampaikan Esko Sumber Manusia Wee Hisam bersama Pengarah Perkeso Melaka Abdul Razak Omar. Atas keprihatinan itu juga, Perkeso dengan kerjasama rakan sinergi Wakalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersetuju mengambil kesemua anak arwah di bawah program prihatin keluarga angkat Protect. Bukan sekadar menyampaikan maklumat dan hiburan kepada orang ramai, stesen radio nombor 1 orang Melaka iaitu Melaka FM turut turun padang mendekati pendengar setianya. Pengarah penyiaran Melaka Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata antara inisiatif itu dengan menganjurkan program Mesra Santai Melaka FM. Kita ada RTF Mix. Dekat sini kita ada Melaka FM. Rancangan ini merupakan rancangan turun padang. Orang kata Melaka FM bertemu dengan kita punya pemilik warung ataupun kedai, restoran dan bertemu dengan DJ-DJ kita dapat bertemu dengan pendengar-pendengar di warung. Dan dengan cara ini kita lebih rapat. Orang kata silaturahim tu lebih erat lagi antara Melaka FM dengan pendengar-pendengar. Boleh, kami tidak keberatan untuk meneruskan lagi program ini dengan Melaka FM. Sekiranya kami dialu-alukan, sangat berterima kasih. Program Mesra Santai Melaka FM diadakan pada setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amalina. Sebanyak 187 premis di seluruh Johor dikenakan pemotongan bekalan elektrik kerana terlibat dalam kegiatan perjudian haram dan ia hasil operasi bersepadu yang dijalankan bersama Tenaga Nasional Berhad dalam tempoh 3 hari. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, kesemua premis tersebut dipercayai telah beroperasi selama 3 hingga 6 bulan. Pemotongan bekalan elektrik secara bersepadu melibatkan semua daerah di negeri Johor untuk memastikan kegiatan perjudian haram ini dapat dihapuskan daripada terus berleluasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sementara itu, Polis Johor sedang mengesan seorang lelaki berumur 20-an kerana menyamun seorang wanita menggunakan parang dengan menaiki basikal di Kampung Baru, Pandan petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Rob Slamat memaklumkan mangsa cedera di bahagian tangan dalam insiden itu. Suspek membawa lari ratusan ringgit dan sebuah telefon bimbit milik mangsa, manakala parang yang dipercayai digunakan suspek ditinggalkan di lokasi kejadian. Suspek berbadan kurus, berketinggian kira-kira 165 cm, berpakaian baju T lengan pendek berwarna hitam dan seluar panjang gelap serta berkulit cerah. Maklumat boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Muhammad Fazil Tualwil di talian 011-406-78218. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan.
Laporan sulit pasukan petugas khas mengenai kehilangan aktivis sosial Amri Cik Mat akan diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia supaya langkah persesuaian dapat dilakukan berhubung pendedahan laporan itu. Jadi proses mahkamah itu telah berlalu. Okey. Jadi tentulah saya akan bawa perkara ini kepada peringkat lebih atas nanti, tengok balik tentang langkah yang akan kita ambil seterusnya. Jadi bila kejadian Amri hilang? Lama dah lah, bukan masa Anwar Ibrahim lah kan? Baik. Tapi keputusan mahkamah supaya laporan siasatan itu didedah berlaku masa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Masa Tanya Paduan. Jadi apabila Peguam Negara mengemukakan rayuan, mahkamah kemudian memutuskan untuk stay of execution itu diberikan. Duduk tahun itu dulu. Beliau berkata demikian di pokok sana. Baik, debaran pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang semakin dirasai dan segala persiapan kini di peringkat akhir sebelum pertandingan bermula. Pertandingan akan berlangsung di Auditorium RTM Kedah. Jadi untuk laporan lanjut, terus saja bersama wartawan Rashid Jali di Al-Ustaz. Silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Malam ini menyaksikan 6 kumpulan terdiri dari pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah berusia 7 hingga 17 tahun akan mempersembahkan tarian tradisional mereka. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang pada malam ini, saya bersama penerbitnya Nurul Hana Asmayani Nusblan. Baiklah Puan, mungkin Puan boleh perincikan pertandingan akhir pada malam ini. Okey, baik. Terima kasih. Malam ini akan menampilkan persembahan 6 peserta di mana 3 kumpulan terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan 3 lagi terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang akan mempersembahkan tarian wajib iaitu tarian Cinta Sayang dan juga akan dikreasikan bersama dengan tarian pilihan kumpulan masing-masing seperti Mak Inang Renek, Mak Inang Tua, Zapin Khalid, Ronggeng Pak Ungku dan juga Ayam Didik. Ini sebenarnya tarian tradisional dari Kedah lah. Ya, betul. Okey. Apa lagi? Ada siapa lagi yang datang pada malam ini? Okey, kita ada jemputan istimewa daripada KSU, Kementerian Komunikasi Digital. Juga akan bersama dengan kita Ketua Pengarah Encik Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Bahagian Radio, Ketua Pengarah Bahagian Program TV Encik Hadi dan juga jemputan-jemputan yang kita telah jemput untuk bersama kita pada malam ini. Katanya malam ini ada juga turut dijemput artis undangan. Boleh jelaskan sedikit? Okey, artis undangan yang akan bersama kita pada malam ini iaitu Haziq Rosabi dan juga Siti Nurdiana. Apa yang Puan harapkanlah pada pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang pada malam ini? Baik, program ni adalah julung-julung kali yang diadakan di negeri Kedah dan juga diterbitkan sendiri oleh kami di Kedah FM. Saya berharap semoga program pada malam ini berjalan dengan lancar dan juga menjadi satu kenangan indah buat 6 kumpulan yang bertanding pada malam ini. Baik, terima kasih Puan. Jadi kepada anda di luar sana yang tinggal berdekatan di Kota Kedah atau di Al-Ustaz, datanglah beramai-ramai memeriahkan pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang. RTM juga akan menyiarkan siaran secara langsung melalui saluran TV2 pada pukul 9 malam. Untuk itu, kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rashid Jali. Isu dibangkitkan jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang akan diberi perhatian serius sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Komitmen itu disuarakan sendiri oleh menterinya Hanayo. Beliau berkata satu jawatankuasa akan bermesyuarat minggu hadapan dalam usaha mencari jalan penyelesaian terbaik untuk semua atlet. Kita akan adakan mesyuarat Otogo dan semua hasrat dan atlet-atlet yang telah terpilih ini akan dikaji oleh Jawatankuasa Otogo dan saya telah menghubungi Datuk Azizul melalui koordinator kita juga, Datuk Stuart Ramalingam, dan kita akan usahakan yang terbaik untuk atlet kita untuk pastikan peluang untuk Malaysia dapat pingat emas itu cerah.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran program Malaysia Aktif at Community peringkat kebangsaan di PPR Taman Bagan Jaya, Pulau Pinang. Datuk Azizul Hasni sebelum ini melahirkan rasa tekilan terhadap Majlis Sukan Negara MSN kerana masih belum dapat menyediakan sistem sokongan lengkap selepas memindahkan pangkalan latihannya dari Melbourne, Australia ke Velodrome Nasional dinilai sejak awal tahun ini. Menurut beliau, walaupun beberapa siri perbincangan telah diadakan tetapi sehingga kini tiada penyelesaian dicapai sedangkan Sukan Olimpik Paris akan berlangsung dalam tempoh setahun. Saingan Junior Cycling Malaysia JCM 2023 Siri 1 di Langkawi dan setelah 3 hari berlangsung perlombaan yang melibatkan penyertaan 72 pelumba dari 14 pasukan itu melabuhkan tirainya hari ini. Tamat saingan, pasukan Selangor dinobatkan selaku pasukan terbaik. Tempat kedua diungguli pasukan Perlis dan tempat ketiga diraih pasukan tim Aquato Cyclomotion TAC. Bagi pelumba TAC, Nasrul Firas Rizwan, 18 tahun yang dinobatkan selaku juara keseluruhan. Persiapan rapi yang dilakukan terbukti berhasil. Persiapan kita untuk race kali ini memang cukup orang kata kan. Dari segi training, dari segi mileage mingguan, pergi ke 500-600 seminggu dengan pendakian yang berbukit. Kita orang training area Ampang, memang jalan yang tough lah bagi kita orang kan. So Alhamdulillah untuk perlombaan kali ini kita orang dapat mengekalkan jersey, ketiga-tiga jersey yang ditawarkan oleh JCM, jersey kuning, jersey hijau dan jersey merah yang dibantu oleh rakan-rakan sepasukan saya. Bagi jurulatihnya, adik Husaini Osman yang juga bekas pelumba kebangsaan, beliau kagum dan teruja dengan semangat yang ditujukan oleh anak-anak didiknya. Kalau kita tengok last year punya edition masa 2022, TSC memang berada di kedudukan yang tengah lah, bukan kedudukan ke bawah. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dapat conquer 3-3 JC and then Alhamdulillah rezeki untuk rider-rider saya. Bukan setakat lompat bergalah, baca berita pun boleh. Saksikan saya, Sarah Adi dalam Stadium RTM 10 dan 11 Jun ini. Agrobank bakal menambah peruntukan dana kepada RM300,000 membabitkan 100 sekolah di seluruh negara bagi program Rakan Tani Muda. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, ia susulan pihaknya menerima sambutan menggalakkan bagi memulakan aktiviti pendidikan tani melalui kelab-kelab kurikulum. Kita dapat permintaan daripada banyak sekolah lagi dan kita menambahkan dana untuk program ini. Kita telah dan sedang usulkan dan program ini kita akan danakan kepada 100 sebuah sekolah ini sebelum penghujung bulan 6 supaya daripada bulan Julai mereka telah dapat memulakan aktiviti pertanian. Beliau berkata demikian selepas majlis simbolik penyerahan dana Rakan Tani Muda Agrobank di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I, Kota Baru. Terdahulu beliau menyampaikan peruntukan dana Rakan Tani Muda RM3,000 kepada 11 sekolah terpilih di Kelantan dan Terengganu. Mengulas lanjut, program tersebut merupakan inisiatif bank berkenaan dalam membangunkan pendidikan berteraskan pertanian bagi meningkatkan kesedaran keselamatan makanan dan menambah minat pelajar terhadap bidang pertanian. Dan ini pula salah satu alternatif yang mudah bagi merawat kualiti air sungai. Untuk itu, sebanyak 500 berbola tanah liat atau mudball telah ditempatkan di Sungai Galing Kuantan oleh ahli Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksar Malaysia. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan dan Amal Maksak Pahang, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Zawawi Zainal Abidin, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan ahli kepentingan menjaga sungai. Yang terbaik sekali ialah kita mencegah sebenarnya.
mana kesedaran semua orang untuk menjaga sungai. Tetapi bila perkara tersebut tak dapat kita laksanakan, maka kita memilih alternatif yang lain untuk kita membantu ataupun untuk kita membersihkan sungai. Sebagai contohnya, kalau kita melihat tadi seperti mana yang diterangkan bahawa sungai ini juga boleh dibersihkan dengan air beras. Ya, tapi kita memilih makbol ni sebab kita memikirkan ini adalah cara yang paling mudah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Matbol River Retreat Program bersempena kejohanan hoki dan pimpong Maksak 2023. Dalam pada itu, pengarah Matbol Malaysia Abdullah Ismail berkata penggunaan berbola tanah liat adalah penyelesaian jangka masa pendek melibatkan masyarakat bagi mengatasi masalah pencemaran sungai. Makbol ni sebenarnya dia bila dia touch ke dalam sungai, ke dasar sungai tu dia ada dipanggil enak cemar. Enak cemar ni biasa ini yang jadi sungai berbau busuk. Jadi bila kita campur makbol, enak cemar ni dia akan bertindak, makbol akan bertindak dengan enak cemar ni dia akan menghasilkan plankton. Plankton ni adalah makanan kepada ekosistem dalam kehidupan air lah, dan kehidupan air akan makin banyak. Itulah fungsi makbol yang sebenarnya. Bagi penyelesaian jangka panjang pula adalah dengan mengenal pasti punca sebenar pencemaran sungai terlebih dahulu. Perkhidmatan Pusat Rawatan Kanser perlu diperluas bagi memudahkan pesakit mendapatkan rawatan. Justeru Kementerian Kesihatan akan merangka pelan jangka masa panjang bagi membina pusat rawatan kanser di negeri-negeri tersebut. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata faktor lokasi merupakan aspek yang penting memandangkan pesakit-pesakit perlu berulang-alik bagi mendapatkan sesi rawatan kanser. Diperlukan pusat-pusat rawatan kanser di zon-zon tadi. Maksudnya zon utara, zon timur, di Sabah dan Sarawak dan begitu. Jadi itu adalah pelan jangka panjangnya, ya. Dia membantu dari banyak sudut, ya. Pertamanya of course bila patient atau pesakit bila dia nak mendapatkan rawatan dalam keadaan yang sakit, dia perlu jalan jauh, kemudian dari sudut apa orang kata kos dia, kemudian macam mana bila datang tu tak boleh seorang, kena datang dengan keluarga dan sebagainya. So banyak perkara yang kita perlu fikirkan tentang rawatan kanser ni. Jadi dari sudut cost efektif, kemungkinannya kita kena tengok study, dan dari sudut amnya memang kalau kita tengok cost efektifnya ialah membina pusat-pusat rawatan kanser yang berhampiran dengan pesakit. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi menetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha adalah pada petang Ahad 18 Jun bersamaan 29 Zulkaidah 1444 Hijrah. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidiladha yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Kenyataan turut memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Jawatankuasa yang berkenaan juga telah diperkenankan untuk melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di lebih 20 lokasi di seluruh negara. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
setinggi-tinggi tahniah kepada Radio Television Malaysia RTM